Waqaf itu adalah berhenti, kan? Waqaf tu maksudnya berhenti. Bila kita berhenti, kita mesti hendak memulakan kembali bacaan, kecuali lah kita berhenti pada bacaan yang terakhir. Contoh kita dah baca lebih daripada satu juzuk dan kita nak berniat untuk berhenti untuk tidak membaca lagi selepas itu, ataupun kita nak baca pada hari yang berikutnya, itu tak apalah. Tetapi sekiranya kita nak berhenti untuk mengambil nafas yang baru, itu dinamakan sebagai ibtidak, untuk memulakan bacaan kembali. Bila kita habis satu nafas, kata kita habis Bismillahirrahmanirrahim, kita habiskan nafas tu, dan kita nak mulakan nafas yang baru, kita kita nak mulakan bacaan tu, itulah dinamakan sebagai ibtidak, memulakan kembali bacaan kita tu dinamakan sebagai ibtidak. Jadi macam mana kita nak kenal tak dengar suara ya. Sekarang okey, sekarang jelas tak sekarang? Mungkin saya cakap terlalu perlahan atau mic saya ni tak dapat detect dengan baik. Okey, jelas, ada yang jelas. Okay, saya ulang sikit bahawa Habis ni apa ni? Waqaf itu bermaksudnya kita berhenti pada bacaan dan kita mulakan kembali. Minta yang lain-lain tu minta tolong mute kan mic. Kat mana kita tadi? Nah, bila kita dah berhentikan bacaan kita, dipanggil sebagai waqaf, dan kita ingin memulakan kembali bacaan kita, itu yang dinamakan sebagai ibtidak. Kan? Ibtidak. Jadi contoh kita dah habis nafas ataupun kita dah tak cukup nafas untuk sambung bacaan, jadi kita boleh berhenti. Yang boleh berhenti tu kita nak membicarakan pada malam ini. Nak berhenti dekat mana? Tanda yang mana yang boleh kita berhenti, tanda yang mana kita tidak boleh berhenti. Jadi kemudian kita nak mulakan bacaan tu seelok-eloknya macam mana? Itu yang kita nak membicarakan pada malam ini, insya-Allah. Sebenarnya nota saya buat tu panjang. Saya dah buat nota ni pada tahun lepas lagi, bulan 11 dah ada nota ni. Tapi kita akan cuba sikit lah yang seringkas yang mungkin yang kita boleh sampaikan. Mudah-mudahan dapat mengambil istifadah, dapat mengambil faedah daripada nota yang saya buat, insya-Allah. Boleh nampak tak saya punya screen? Share screen saya. Boleh nampak tak? Kalau nampak, komen nampak. Saya nak tengok yang komen, boleh komen nampak ni. Baik, kita ambil yang paling ringkas. Sebab saya juga mengajar sekolah tahfiz. Jadi saya gunakan nota ni juga untuk saya mengajar pelajar-pelajar saya. Baik. Ini pengertian ini tidak, mana pengertian apa? Okey, yang ni. Waqaf dan ibtidak, berhenti dan memulakan bacaan dalam mencapai ketepatan pembacaan Al-Quran. Selain daripada mengelokkan sebutan setiap huruf Al-Quran, berhenti pada bacaan pada tempat yang betul adalah satu tuntutan. Ya, sebab apa? Bila kita membaca Al-Quran tu, biar sempurna makna dia, kita berhenti dengan tempat yang betul, kemudian memulakan bacaan pada tempat yang betul, itu juga satu tuntutan yang mesti kita pelajari dan mesti kita ambil tahu supaya kita baca Al-Quran tu dengan tartil. Itu yang dimasukkan seperti mana dalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bertanya, kan? Perkara ini
ditegaskan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ditanya tentang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dengan tertib, kata dia. Huwa tajwidin huruf wa ma'rifatul waqaf. Maksud dia mengelokkan sebutan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Apabila kita tahu tempat berhenti, kemudian kita boleh memulakan dengan sempurna bacaan kita. Contoh macam kita bercakap lah, kita berhenti tempat yang tak sepatutnya, jadi makna dia akan jadi lain. Kan? Contoh dalam Al-Quran ni apa yang makna yang kita nak contohkan? Allah SWT itu, okey, contoh dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Dan celakalah bagi orang yang sembahyang. Kita berhenti tak sempurna. Celaka bagi orang sembahyang. Orang yang sembahyang celaka. Tapi kalau kita tak sambung dengan sempurna, jadi makna tu seakan-akan orang yang sembahyang tu celaka. Fawailul lil musallin hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana dalam sembahyang dia tu dia lalai. Jadi kalau dekat situ dia bukanlah waqaf tam, waqaf yang sempurna. Itu dia sudut makna. Jadi kalau pada malam ni saya nak bagi seringkas yang mungkin supaya kita dapat asas tempat waqaf yang macam mana kita boleh berhenti, supaya kita dapat membaca Al-Quran tu dengan lebih berhati-hati dan lebih lebih mengenai dengan hukum tajwid kita. Lebih kenal dengan hukum tajwid kita. Mana saya punya nota ni? Yang Awak tak ada nampak muka orang lain tu. Dia orang lain. Kena tengoklah mak punya kelas punya muka semua. Ya, sebenarnya dalam Al-Quran tu nanti contoh je. Saya stop ni dulu. Kita terus pada tengok pada praktikal tu. Lebih senang kalau kita terus praktikal. Kalau kita membaca teori. Tadi ni nota saya tu nota teori. Okey, contoh dekat sini dalam ayat ni. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Dan jadi kita tak tengok nafas, kita boleh berhenti dekat sini. Sebab yang paling mudah sekali, sekiranya ada kita nampak huruf waw, kita boleh berhenti sebelum dia. Itu yang paling asas kan ni. Yang kita nak yang saya nak tunjuk pada malam ni. Okey, yang ni yang paling asas sekali macam dalam satu ayat tu. Dan ayat ni habis dekat sini kunna munzilin, tapi kita tak sampai nafas dekat sini. Jadi kita boleh berhenti dekat yang paling mudah sekali, kita cari huruf waw. Kita cari huruf waw, kita jumpa huruf waw dekat sini. Jadi kita boleh berhenti di kalimah yang sebelum huruf waw. Sebab apa? Kita boleh terus sambung dekat kalimah wama ni. Kita boleh terus sambung dekat wama. Contoh kita ambil ayat ni. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Jadi dipanggil sebagai waqaf hasan. Waqaf yang dikira sebagai baik. Dalam waqaf ni pun dia ada nama-nama dia. Dia ada pembahagian waqaf hasan, waqaf tam, waqaf qabih. Dan tu saya tak nak sentuh yang tu secara mendalam lagi. Jadi saya nak bagi contoh yang paling mudah dulu untuk dalam ni. Jadi kalau nak lebih detail, tuan-puan perlu pergi ke kelas yang lebih tersusun atau lebih tersusun jadual dia, ataupun lebih kita ada penjadualan kelas. Jadi kita kena ikut setiap hari lah kelas Al-Quran pengajian, ataupun seminggu sekali. Boleh. Saya punya tekak ni tak over selesa sikit.
Okey, contoh lain kita nak cari dekat mana kita nak berhenti. Sekiranya kita bertemu juga dengan tanda-tanda waqaf ni macam ada tanda huruf jim ni. Yang ni dekat ayat yang ke-30 ni, lepas ayat 29 ni. Ya hasratan 'alal ibad. Ada tanda jim. Dekat sini ada tanda jim, jadi kita boleh berhenti. Dan kita boleh sambung, boleh ibtidak dia dekat mim ni, dekat ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi contoh mana lagi yang kita boleh nampak dalam Al-Quran? Selain daripada huruf waw, kalimah summa juga kita boleh berhenti sebelum kalimah summa. Ada tak dekat ayat ni? Wa ayatullahu annahu ya, kita cari sama-sama. Kalau ada siapa perasan boleh tunjuk dekat mana ayat dia. Ada kalimah summa ataupun ada tanda sili ataupun qili. Ada tanda qaf lah ni. Ini dekat sini ada tanda qili, ada tanda qaf dan lam ya. Ini dipanggil sebagai tanda qili. Kita boleh berhenti dekat tanda yang macam ni, tetapi dekat sini juga ada tanda saktah. Ada tanda sin kecil tu, tanda saktah nama dia. Saktah ni dia tidak boleh berhenti dengan mengambil nafas yang baru. Di sisi Imam Hafs Asim, imam kita, imam mazhab membaca Quran kita, saktah, tanda saktah dekat huruf dekat ayat ni dia tidak boleh mengambil nafas yang baru. Kita boleh berhenti seketika tapi tak boleh ambil nafas yang baru. Nah, ini semua orang sedia maklum insya-Allah ayat ni. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dekat ayat ni min marqadina ni kita hanya boleh berhenti seketika tanpa mengambil nafas yang baru. Sekiranya ada tanda saktah ni. Itu maksud saktah, berhenti tetapi tak ambil nafas yang baru. Kita berhenti seketika kemudian sambung tanpa mengambil nafas yang baru. Tetapi sekiranya kalau tak cukup nafas sangat, boleh tak berhenti dan mengambil nafas yang baru? Boleh, tapi tak disunatkan untuk mengambil nafas yang baru. Tak menjadi dosa. Contoh ada inna ashabal jannati yawma ada tak? Ini ada tanda sili. Ini nama dia tanda sili. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Kita boleh berhenti juga dekat sini. Sebab apa? Sebab ada tanda sili ini. Ini tanda-tanda waqaf yang ada dalam Al-Quran. Ada tanda sili, ada tanda qili, ada tanda jim. Ini tanda-tanda yang kita boleh berhenti pada dia. Sementara lagi lah kalau ada tanda ayat ni, nombor-nombor ayat tu kita boleh berhenti. Selain daripada tanda sili, qili dan jim ni. Ini jim, ini tanda sili. Nah, ini tanda akhir ayat. Kita boleh berhenti juga di sini dan kemudian mengambil dan memulakan bacaan pada awal ayat tu. Saya laju sangat ke cakap ni ataupun saya terlampau laju menyampaikan apa yang saya nak sampaikan? Kalau terlalu laju, komen laju ataupun nak saya ulang, saya boleh ulang. Ada tak yang komen? Mana saya nak tengok komen ni? Oh ni, sini. Okey dah cara Ustaz. Faham sangat. Okey, alhamdulillah faham sangat. Okey.
Okey, ada satu lagi tanda dalam Al-Quran ni. Tanda-tanda yang dekat sini. Sebab tu saya ambil surah Yasin. Dekat surah Yasin dia ada tanda ni. Dan ada satu surah lagi. Surah Yasin ni pun ni ayat yang muka surat yang terakhir sekali. Mana dia? Awalam yara anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana. Mana dia? Ayat tu. Ni dekat sini. Fala yahzunka qawluhum. Dekat sini wajib berhenti. Kalau tak berhenti salah. Dikira sebagai lahnun jali. Dalam Al-Quran ni kalau dalam fiqh kita ada 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, harus, makruh. Ada 5 hukum. Tetapi dalam Al-Quran ni kalau lahnun jadi, kalau kita langgar lahnun jadi, kesalahan dipanggil sebagai kesalahan besar. Itu dikira salah. Itu berarti orang tu membaca Al-Quran dengan tidak terti lah. Apabila kita baca Al-Quran dengan tidak terti, kita mendapat dosa. Jadi kalau tak berhenti kat sini boleh jatuh hukum dosa. Salah di sisi Al-Quran, di sisi hukum Al-Quran kita baca ni, kita baca tak berhenti sini, kita jadi kira sebagai salah. Lahnun jali nama dia. Jadi kita wajib berhenti kat sini apabila ada tanda mim. Dia beza dengan tanda mim yang kita dengung, iaitu tanda mim untuk hukum iqlaq. Tadi ada tanda mim iqlaq. Okay, ingat ni ya. Ingat tanda mim ni macam ni. Mim yang macam ni ekor dia tak sama dengan mim untuk tanda iqlaq. Ada tadi tanda iqlaq tadi. Tadi. Ini untuk hukum iqlaq. Nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba, ekor dia, ekor mim yang ada dekat atas ni, ekor dia turun ke bawah. Okey, tengok Tengok perbezaan yang betul-betul. Supaya jelas sebab saya nak fokus sikit. Mana saya nak? Ni. Tengok tanda-tanda mim ni. Apa lah nanti dapat dia cakap aku. Nun mati bertemu dengan ba, ini hukum dia iqlaq. Jadi tanda mim yang untuk iqlaq dia begini, segini tanda dia. Jadi kita tengok pula untuk tanda yang wajib berhenti. Okay, kat sini. Wala yahzunka qawluhum. Okey, kat atas kalimah luhum ni. Tengok tanda mim dia. Tanda mim yang macam ni lah yang kita wajib berhenti. Bila kita bertemu baca Al-Quran, bila kita bertemu dengan tanda yang segini, kita kena berhenti. Jadi wajib berhenti. Ada satu lagi tanda dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya, ayat muka surat yang 1, 2, innal ladzina kafaru wa basyiril ladzina. Muka surat yang ayat dia atas tu, wa basyiril ladzina. Ada tanda yang begini juga. Jadi kita wajib berhenti kat sini bila kita bertemu dengan tanda yang macam ni. Jadi ada satu lagi tanda dalam Al-Quran, bila kita bertemu dengan tanda lam alif, ada tanda lam alif, jadi kita diharamkan berhenti kat situ. Kita tak boleh berhenti kat situ. Ada tak ada dalam surah Yasin ni? Tak ada. Ada dalam surah Yasin dalam awal surah. Untuk contoh-contoh ayat tu saya tak buat nota, tak ada dalam nota pula saya tengok. Ni kita sambil-sambil tu kita buat ulang kaji sikit. Tadi ada tanda dalam Quran ni, dia ada tanda srili. Macam ni suat lam ya ni, dia panggil tanda srili.
Kemudian ada tanda jim yang kita boleh berhenti padanya. Bila kita nak baca, nak wakafkan bacaan, ketika mana kita tak cukup nafas, jadi kita boleh cari tanda ni untuk berhenti. Dan sebab ayat ni panjang, jadi kita cari tanda yang sebegini macam ni. Sebelum kita memulakan bacaan, kita tengok dulu ayat tersebut, kita terperhati dekat mana aku nak berhenti. Okey, kita boleh berhenti kat sini. Okey, kaedah baca Al-Quran nak wakaf pun kita cari juga huruf waw, kita cari juga huruf fa macam ni. So ni ada huruf fa. Jadi kita sebelum huruf fa tu kita boleh berhenti pada kalimah dia. Contohnya innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Kita berhenti bil ghaib. Kalimah ghaib ni kita berhenti kat sini. Kemudian kita sambung bacaan pada kalimah fabashshirhum. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Itu juga kita dibolehkan berhenti, disunatkan berhenti apabila bertemu dengan tanda jim macam ni. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kemudian sambung wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada tak tanda lam alif ni kat sini? Dan sepaham saya juga ada dalam Al-Quran yang berbeza-beza cetakan. Contoh Al-Quran yang ada dicetak di Mekah, tanda lam alif tu dia berubah juga kedudukan dia. Jadi setiap Al-Quran tu tak sama juga. Ada cetakan yang dekat Malaysia ni, lam alif dia tu dekat tempat lain. Jadi kita sambil kita baca Al-Quran tu, kita kena perhati juga tanda-tanda wakaf ni. Dia tak ada pula dekat sini. Sebab kalau dalam kelas saya dengan pelajar, memang saya akan suruh dia orang semak Al-Quran dan cari ya. Kan? Ada siapa-siapa tak yang dekat dalam online ni yang dekat dia ada Al-Quran, yang kemudian dia cari ada tanda lam alif, ayat mana, surah apa? Kita sama-sama buat praktikal. Ya betul, wakaf jim boleh berhenti dan boleh sambung. Ya betul. Mana-mana yang tadi saya sebut wakaf tadi tu, kita boleh sambung selepas dia terus. Macam ada tanda sili, ada tanda qili tu, kita boleh sambung terus. Jadi saya tak sentuh lagi yang berat-berat. Ni saya cuma sentuh yang paling asas, yang paling basic dulu. Sebab kalau kita nak pergi lebih mendalam, kita perlu masa yang agak panjang. Panjang lagi sebenarnya kalau kita nak membicarakan tentang wakaf ni. Dia ada wakaf tam, ada wakaf qabih, tapi itu lebih kepada teori. Itu lebih kepada teori. Ustaz maaf wakaf mamnu yang la amlif tu dia ada dekat surah Al-Hadid ayat 29. Ya, terima kasih. Ya, saya cuba tengok. Ya. Tolong ikut arahan jangan pandai-pandai keluar masing-masing. Jangan satu malah. Surah Al-Hadid juzuk yang ke 28. Bawah lagi. Ya. Surah Al-Hadid. Ustaz, Ya. muka surat 538 pun ada ya? 538 ya. Ha. Ya. Kita terus sekali.
ayat 8. Oh, tak. Ya, ya. Macam tu baru seronok bila kita ada Al-Quran, kita boleh tengok, jadi kita sama-sama tengok. Itu maksudnya kita bersama-sama dalam kelas. Oh, ni ada kalimah semua tadi saya nampak. Ayat 4. Ayat 4 lah. Surah Al-Maidah pun ada Ustaz. Ya, beda. Ayat 9. Saya nak ambil satu-satu contoh je dulu supaya kita boleh nampak macam mana. Supaya yang lain-lain tu, sebab yang dah biasa pegang Al-Quran ni, insya-Allah dia boleh nampak. Oh, ya. Oh, belajar pula. InsyaAllah. Ni 538 atas ni kan. Ini tu. Ya, 4. Mana? Tadi muka surat apa? 538 eh? Ke tak sama? 538 ayat 8. 538. Oh, 53 atau 54 silap ni. Kita lagi atas ni. Patut tak jumpa. Ayat 4. Ada tak kat sini? Ayat 8. Kadang itulah saya kata kadang ada Al-Quran yang tempat dia tak sama. 538 ayat 8. Dia dekat ayat 8 tu, wama lakum la tu'minu nabillah. Oh, tak sama lah lagu tu. Tak sama kan? Tak sama. Ayat dia pun bukan muka surat ni 538 lah. Tapi tak sama. Ayat dia pun surah lain kot tu. Jadi Ustaz nak tanya, kalau saya ada 2 Quran, satu Quran karya Besari, tak ada langsung waqaf lawasah tu, tak ada langsung. Oh, tak ada, tanda-tanda tu tak ada. Tak ada langsung.
Itu saya tak pasti juga. Tapi sebiasanya Al-Quran ni apabila dia nak cetakkan, dia akan ditafsir. Dia akan ditafsir dengan beberapa orang yang memang menghafal Al-Quran secara bertauliah. Orang-orang ni memang dia setiap bulan dia akan dipanggil untuk memperdengarkan bacaan dia. Dia antara dia dekan kuliah Al-Quran dekat Kedah ni ada 2 orang. Dekan kuliah Al-Quran Kedah. Lepas tu dekan kuliah Al-Quran dekat Kuala Kubu Baru ada silap ada. Dekat kalau dekat Penang dia salah seorang tenaga mengajar dekat Kitab, nama tempat dia, nama pengajian dia Kitab. Itu dekat Masjid Negeri Pulau Pinang. Kalau dekat Kedah, dekat Masjid Sultanah Bahiyah tu nama tempat ni Kedah. Dia orang ni akan mentafsir Al-Quran tu sebelum dia dicetak lebih banyak. Setiap contoh Al-Quran nama dia Humairah ataupun Al-Quran Majid ni dia akan copy letak dalam satu tempat untuk dicetak. Syekh ni akan tafsir dulu, dia akan baca semak dulu. Betul sebenarnya baru dia dibenarkan untuk cetak. Sebab tu kalau kita tengok dekat belakang Al-Quran akan ada nama-nama orang yang mentafsir Al-Quran. Akan ada nama orang yang mentafsir Al-Quran. Jadi insya-Allah dalam Malaysia ni dia tak, ataupun dalam negara-negara lain mungkin ada sama kaedah yang sama sebelum dia mencetak Al-Quran tu. InsyaAllah Al-Quran ni Allah jaga dia. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran ni ayat dia, inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna az-zikra al-Quran az-zikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami juga menjaga dia. Inna lahu hafizun. Kami juga yang menjaga dia. Tuhan itulah yang menjaga Al-Quran ni. Adapun kitab Taurat, kitab Zabur, Allah tak cerita macam tu. Tapi Al-Quran ni Allah cerita aku yang turunkan dia dan aku yang menjaga dia. Kami yang menjaga. Allah menggunakan istilah kami. Kami itu menunjukkan bahawa Allah tu tinggi. Ketinggian Allah SWT tu menggunakan perkataan kami. Sebab tu Ratu Elizabeth apabila dia bercakap dia menggunakan perkataan we are reckoning, apa semua mula dengan perkataan we, kami. Dia nak meniru bahasa-bahasa Al-Quran. Sebab tu bahasa Al-Quran ni tinggi. Sebab Allah menggunakan perkataan apa perkataan yang dia nak mula, dia menggunakan perkataan kami. Kami yang menurunkan ni. Jadi macam mana Ustaz macam itulah sebab yang Quran yang saya ada ni keluaran Karya Bestari. Ya. Karya Bestari cetakan Karang Krab. Jadi memang dah lama lah Quran ni. Ya. InsyaAllah dia tak ada apa-apa kesalahan kot, insyaAllah semua. Lepas tu macam tadi saya kata ayat muka surat 538 kan. Jadi ada tanda waqaf lawasal tu, tapi pada ustaz punya Quran tak ada pula. Jadi macam mana tu? Itu saya kata dia punya tu tak sama setiap Al-Quran tu. Kebanyakan saya tengok tanda waqaf tu memang tak sama. Mungkin ada benda yang saya tak tahu, yang saya perlu kena tahu lebih lepas ni. Dalam Al-Quran. Mungkin saya tak tahulah untuk jawab dengan lebih detail soalan tu. Al-Baqarah pun ada lah. Ustaz, dalam surah Al-Baqarah pun ada muka surah 22. Ya, betul. Ayat 145. Ja'aka minal ilm. Ja'aka minal ins. Itu lah. Yalah dalam, saya pernah tengok tu. Dalam surah Al-Baqarah tu, yang ada tanda-tanda lam alif tu. Ayat 145. Saya ingat lah. Kita orang yang menghafal Al-Quran ni kebanyakan insya-Allah dia akan ingat beberapa tempat yang ada dalam Al-Quran ni, terutamanya surah Al-Baqarah, surah awal juzuk yang kita hafal. Saya nak cari balik surah Yasin. Yasin juzuk 22. Ya. 22 serta surah Fatihah. Tapi kan Ustaz, kalau tanda lam alif tu maksudnya kita jangan wakaf kan dekat ayat tu kecuali di akhir ayat kan. Jadi kalau yang
Quran yang tak ada tanda lam alif tu, macam mana kita kalau kita terwakaf dekat ayat tu? Saya tak dapat nak jawab dengan secara sahih. Apa yang saya boleh jawab, kita tengok kaedah tanda, kita yang tengok kaedah wakaf yang lain. Kita tengok sekiranya contoh dia ada huruf waw, dia ada huruf fa, ataupun ada perkataan semua, kita berhentilah sebelumnya. Itu kaedah-kaedah yang lain. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Yang saya fahamkan kalau yang ada tanda lam alif tu tak boleh berhenti kan? Tapi sekiranya berhenti di situ, kena ulang balik di pada mana ayat yang kita ni. Contoh Ya, betul. Dia kena ulang balik. Dalam surah Al-Maidah ni, ini ayat 9 ya. Dia ada di situ amilu salihah. Di situ tak boleh kat salihat tu ulang balik wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ya, betul. Ya. Kerana kita tak cukup, kalau sekiranya kita tak cukup nafas sangat kan. Kita tak cukup nafas sangat, kita terpaksa berhenti juga. Maka kita ulang semula sedikit sebelumnya tu. Ya, betul. Kita ulang sedikit. Kerana kita tak cukup nafas lah. Macam surah Maidah kan. Dalam surah Maidah ni ada, dalam ayat 3 pun ada. Saya tengok dekat Al-Quran yang Android saya kan. Mahmasatin ghayra mutajanifin bi'is. Bila kita tak cukup nafas kan. Kita ambil lagi, kita ambil balik ghayra mutajanifin bi'ismin fa innallaha ghafurur rahim. Kita ulang ulang sedikit kalimah sebelum dia. Ya, betul Ustaz. Baik, kita nak buat praktikal untuk bacaan Al-Quran. Sebelum tu saya akan baca terlebih dahulu keseluruhan ayat daripada 28 ni sampai ke 40, insya-Allah. Macam mana saya nak tutup? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'. Ada tanda waw, ada huruf waw, jadi kita dibolehkan untuk mengambil nafas yang baru. Kita berhenti bersama dan kita sambung. Wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min al-quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Baik, saya buka peluang untuk siapa-siapa yang ingin membuat praktikal untuk baca Al-Quran bersama-sama dengan saya pada hari ini. Saya ambil daripada atas saya punya skrin ni lah. Paling atas ni Junaidah Ismail. Kemudian admin tolong ambilkan Junaidah Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Dan yang lain-lain. Ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Okey, dekat kalimah anzalna ni kita kena dengar juga. Sebab apa? Nun mati bertemu dengan zai. وما أنزلنا Ya. إن كانت إلا صيحة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ya. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Ini lagi dekat mir rasulin ini adalah dipanggil sebagai idgham kamil. Kenapa dipanggil sebagai idgham kamil? Dia memasukkan terus. Sebab dia tak bunyikan tak bunyi pun sifat nun tu. Mir rasulin. Kita terus mim dengan ra saya seolah-olah nun ni tak ada pun. Mir rasulin. Mir rasul. Kan mim, dia tak bunyi mim, tak bunyi dah sifat nun tu. Mir. Dia tu kena mir ra je. Mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya, betul. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Sama juga huruf lam tanwin atau nun mati bertemu dengan lam dan ra ni dipanggil sebagai idgham tanwin. Dia juga idgham bila guna, idgham tanpa dengung, dan dia juga dinamakan sebagai idgham tanwin. Kenapa sebagai idgham tanwin kita panggil? Sebab dia tak ada langsung sifat nun kita bunyi. Kullul lamma lul. Jadi bukan wa in kullu. Jadi sebutan dia yang sebenar macam mana Ustaz? Wa in Ya, wa in ini nun mati bertemu dengan kaf kita dengung. Nun mati bertemu dengan kaf itu ifa. Wa in kullun lamma lul lamma. Dia tu kan lul lamma tu. Lul lamma. Dia tak bunyi dah lun. Dia tak bunyi dah lun. Kalau lun tu masih ada lagi sifat nun. Lul lamma. Lul lamma kan Ustaz, betul kan? Wa Lul in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Ya, betul. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ya.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب Min nakhilin lim idgham ma'al ghunnah. Tanwin bertemu dengan waw. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون Yeah. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون Yeah. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Yeah, betul. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون Yeah. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم Yeah. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم Yeah, betul. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Bacaan dia bagus semua. Alhamdulillah. Mana Ustaz? Ya. Bagus lah bacaan Puan bagus kan. Semuanya bagus Alhamdulillah. Semua tadi dari segi dengung-dengung tu lagi tinggal sikit betul. Dari segi sebutan semua tu bagus lah saya dengar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Jadi kita nak bagi peluang lagi kepada yang lain-lain. Untuk main ni. Boleh admin ambilkan main ni. Ya, teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء Tak dengar lah. Boleh sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. Okey, macam ni tadi sahabat kita baca tadi dia berhenti dekat mim ba'dih, kemudian diambil balik semula mim ba'dih. Nah, itu baguslah sebab bila kita ambil semula mim ba'dih itu menyempurnakan makna mim ba'dihi min jundi minas sama ni, menyempurnakan balik makna apanya supaya sempurna makna keseluruhan ayat ni. Jadi kalau nak lebih comel kita berhenti dekat sini lah. Wa ma anzalna ala qaumi, berhenti kat sini. Sama aja kalau kita ambil semula apa? Mim ba'dihi kita sambung tu sampai dia. Ataupun kita berhenti dekat sini sekali lagi. Dekat kalimah minas sama. Okey, sambung. من
Kanat. وما Dah sama-sama in kanat. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون Ya, bagus. يا حسرة على العباد Ya. ما يأتيهم من رسول إلا يكذبون Ya. يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا حضرون Ya. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Ini bagus lah. Dah macam ustazah dah macam. Asyik Ustazah. Ya. Okey, macam tadi sahabat kita baca Jumaini dia baca tadi. Dia berhenti dekat sini. Kan? Wa ayatul lahumul lailun naslahu minhun nahar. Memang boleh berhenti kat sini sebab apa? Sebab kita asyik jumpa dalam cerita ada satu kaedah lagi, kita jumpa dengan huruf fa. Jadi kita boleh sambung terus. Fa idahum muslimun. Kita boleh sambung terus. Jadi kaedah dia kita cari huruf waw atau huruf fa atau kalimah summa. Ini kita berhenti sebelum dia. Kita berhenti macam ni kalimah an minhun nahar. Kemudian kita sambung fa idahum muslimun. Kita boleh mula terus dengan kalimah fa idza ni. Okey, kita Ustaz, buka. lagi satu kalau apa macam hatta. Ya, hatta betul juga, hatta. Ya, kalimah-kalimah hatta, fa, semua ini menunjukkan penerangan. Kemudian macam itulah bagi kita bercakap dalam bahasa Melayu. Begitulah jadi dia macam tu. Itu maksud dia. Semua hatta dan fa. Fa ini dalam bahasa Arab kita terjemahkan bahasa Melayu maksudnya maka. Maka begitu macam kita cakap maka seeloknya macam itulah maksud dia. Allah jawab dia surah dalam Al-Quran ni kita kata jawab ada persoalan dan jawab dia kemudian itu.
Faizahum. Dia ada makna masuk di sebalik berhenti kan Ustaz? Ya. Setiap diulang kena masuk dia macam kena teratur lah ayat dia kan Ustaz? Betul lah tu. Okay, saya nak bagi peluang juga pada Adilah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Saya cari juga kaum Adam kat dalam. Ada tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sam. Saya ulang balik Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Ya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa iza hum khamidun. Ya. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kalau boleh kita baca Al-Quran ni biarlah kena dengan lahjah Arab. Itu yang semulanya. Jadi kita baca Al-Quran ni kita kena dengan lahjah Arab. Jadi tak ada lahjah lain. Macam orang Kedah ni, kalau orang Kedah dia lahjah dia banyak lagi. Dalam Kedah tu ada lahjah Pok Diang, ada lahjah Candun, ada lahjah Baling dia. Kalau Terengganu pun ada lahjah masing-masing juga. Kalau Dungun macam dia lain sikit, kalau Besuk dia lagi lain. Lahjah dia lain sikit, Besuk dia macam Kelantan sikit, dia punya lahjah dia. Tapi macam bila kita baca Al-Quran ni biarlah kita mengikut lahjah Arab sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya nak cuma nak tekan kat kalimah ni je, kalimah tihim ni. Him ni, kalimah him kebiasaannya masyarakat Malaysia akan baca dengan him. Ma ya'tihim min rasulihim. Him tu sebab kita terbiasa panggil orang nama Ibrahim, panggil Pak Cuhim nak pun him. Abang Him, Abang Ibrahim. Kita sebut Ibrahim tu dengan Ibrahim. Him. Kita cuba praktikkan him. H-I-M, him. Haka surah mim sukun him. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu. Cuba, insyaAllah. Yang lain-lain tu dah okey dah. Cuba lagi baca. Teruskan. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Terus. Alam yarau kam akhlaqna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Ya. Alam yarau kam akhlaqna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Ya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون. Untuk lebih sempurna maksud ayat tu ambil boleh dekat Wa'anab.
wa anabin wa fajjar. Maksud dia apa? Kebun-kebun tanaman tu dipagari. Wa fajjar ni dipagari. Wa fajjarna fiha min uyun. Wa ana. Waja'al sampai balik Wa ana. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Bagus bacaan tu, Alhamdulillah. Semoga terus istiqamah dalam baca Al-Quran. Sebab apa, kadang-kadang ada orang yang Allah kurniakan dia kefahaman tentang Al-Quran. Dia boleh ada upaya untuk baca Al-Quran. Ada masa untuk baca Al-Quran, tapi dia tak sempat pun nak baca Al-Quran dalam sehari. Itu kata ulama tasawuf. Dia tu sebenarnya Allah tak suka pun dengar suara dia. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita tidak tergolong dalam, bukanlah saya nak kata Adilah ataupun siapa-siapa yang dalam ni, tapi saya nak contohkan orang tersebut. Saya contohkan ni, ada orang yang dia boleh baca Al-Quran, dia ada masa untuk baca Al-Quran, tapi dia tidak disempatkan diri dia untuk baca Al-Quran. Yang sebenarnya bukanlah dia tu sendiri tak sempat baca Al-Quran, tetapi Allah tu sendiri yang tak mau dengar suara dia. Sebab bila kita baca Al-Quran ni, seolah-olah kita bercakap dengan Allah SWT. Itu kata ulama-ulama tasawuf. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan yang boleh baca Al-Quran, yang ada masa untuk baca Al-Quran tapi tak baca Al-Quran. Jadi malam ni kita terhindarlah daripada golongan tersebut. Alhamdulillah. Kita terhindar daripada golongan yang tidak membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita atas jalan ni, insya-Allah. Saya pun tidak memanjangkan masa saya untuk kita beri peluang pada orang lain. Sebab apa, masa saya pun dah tamat dah. Jadi saya nak kembalikan majlis ini kepada admin kita. Dan saya minta maaf pada semua atas segala kekurangan yang ada pada saya. Sekiranya ada persoalan boleh tulis dekat ruangan chat. Saya akan tunggu untuk tanya, untuk jawab persoalan tu yang sekadar yang saya mampu, insya-Allah. Jadi saya kembalikan majlis ini kepada admin kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Kashaf di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Dan semoga segala ilmu yang Ustaz sampaikan dapat kita pertingkatkan lagi bacaan dan juga penguasaan bacaan kita supaya lebih baik lagi lah lepas ni. InsyaAllah. Okay, kami daripada tim Mudahnya Mengaji juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia daripada awal kelas tadi sampailah dah nak ke penghujung kelas ni. Alhamdulillah. Okay, kami tim Mudahnya Mengaji nak menyerulah kepada sesiapa yang masih belum lagi like, follow kami punya page iaitu Mudahnya Mengaji di Facebook. Bolehlah follow sekarang. Okey, kemudian tadi saya tengok Alhamdulillah ramai sangat malam ni join kelas kita. Hampir 100 lebih tadi saya tengok, tak pasti jumlah tempat berapa tapi 100 lebih. Memang ramai sangat yang join. Okey, dan juga saya tengok ramai yang aktif, yang bersemangat bertanya Ustaz, nak bertalaki. Alhamdulillah. Okay, tapi kami nak minta maaf juga kepada yang tak sempat untuk mendengarkan bacaan. Sebab kita kan ramai, hampir 100 orang, 100 lebih tadi. Memang tak sempat kalau kita nak Ustaz dengar bacaan seorang-seorang. Tapi jangan risau, insyaAllah. Untuk bertalaki dengan lebih detail, lebih fokus, kami ada sediakanlah kelas berpackage. Kelas berpackage ni kelas berbayar lah, sebab kita perlukan komitmen daripada pelajar, komitmen daripada ustaz dan juga kos-kos yang berkaitan. Jadi jangan risau, jangan sedih, tuan-tuan dan puan-puan yang sangat berminat nak belajar Al-Quran dengan lebih mendalam, nak menguasai bacaan Al-Quran dengan betul. Jadi saya sangat alu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk sertai kelas berpackage ni. Okey. Selepas tu boleh tak saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan kongsikan sedikit apa yang kita dapat, apa yang kita belajar malam ni dekat ruangan chat. Ataupun kalau ada apa-apa persoalan boleh terus tulis dekat ruangan chat. InsyaAllah Ustaz masih ada ni, Ustaz boleh jawab soalan. Ada tak yang nak bertanya ataupun share apa yang kita dapat pada malam ni? Oh ya, sambil tuan-tuan dan puan-puan tuliskan ataupun kongsikan apa yang belajar pada malam ni, saya nak maklumkan jugalah tim Mudahnya Mengaji sekarang ni ada kerjasama bersama tim Mi'raj Digital, iaitu Al-Quran Physical. Jadi pihak Mi'raj Digital ni berbesar hati untuk bagi hadiah kepada seorang peserta bertuah, peserta kelas percuma ni lah yang bertuah. Jadi kita masih tak tahu lagi siapa yang bertuah untuk dapatkan satu naskah Al-Quran besar daripada Mi'raj Digital. Tapi ciri-cirinya saya nak bagi tahulah. Kita ada 3 ciri untuk peserta bertuah. Okey, yang pertama peserta yang bertuah ni perlulah konsisten join kita punya kelas mengaji percuma ni setiap Sabtu dan Ahad. Okey, yang kedua peserta mestilah aktif semasa kelas berjalan, dan juga yang ketiga yang juga aktif bertanya soalan. Okey, jadi sesiapa yang rasa nak hadiah daripada Mi'raj Digital ni, jom kita sama-sama konsisten hadiri kelas mengaji mingguan kita. Teruskan lagi bersama kami insya-Allah minggu hadapan dan juga seterusnya. Okey. Ustaz ada soalan, macam mana nak mahir untuk sebut Al-Qalah? Maksudnya apa tu? Qalqalah ke? Macam mana nak sebut qalqalah? Macam mana? Tak ada soalan dekat Tak ruangan faham chat. soalan ni. Mungkin dia masukkan qalqalah Ustaz. Sebab silap type kot. Oh, macam mana nak mahir untuk sebut qalqalah kot.
Kalau qalqalah ni dia kembali kepada sifat huruf tersebut. Kalau huruf qalqalah ni ada ajid kita bakat itu huruf syiddah. Kalau qalqalah pertubuhan jadid. Qaf, ta, ba, jim, dal. Pertubuhan jadid. Dan itu huruf-huruf dia ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau qaf kita kembali kepada makhraj huruf tersebut. Kalau qaf makhraj huruf qaf dia bahagian kerongkong. Jadi kita cuba kembalikan dia punya makhraj di kat situ. Contoh kita aqa. Kita akan rasa dekat bahagian makhraj tempat keluar huruf tu. Dekat kalau qaf dekat kerongkong aqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita akan rasa dekat bahagian tempat keluar huruf tersebut. Kalau jim makhraj dia dekat bahagian rongga hadapan mulut, dekat antara langit-langit keras dan tengah-tengah lidah. Contoh dia ajma'in. Itu kita akan rasa dekat bahagian tempat keluar huruf tersebut. Contoh huruf ba. Huruf ba ayat apa? Maktasabat kan fil kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Okey. Contoh dia fil kitab. Sebab ba tempat keluar huruf ba ni dekat bibir, di antara dua bibir ni. Jadi kita kan rasa betul-betul dekat situ. Itu kaedah untuk qalqalah sebab dia sifat dia qalqalah ni melantun ataupun lantunan ataupun bidasan. Dia membalas. J, to, d. Kalau huruf dal dia dekat langit-langit hadapan. Qul huwallahu ahad. Kita akan rasa tempat keluar huruf dia, itu yang paling mudah. Ataupun kita praktis yang macam mana kita nak ketahui tempat makhraj huruf itu. Contoh kalau kita ambil dadi, du, dad, du, dan, dani, dad, na, minal, mud, ni, madi, dan, dani, da. Itu kaedah untuk kita kenal sifat dia, makhraj dia. Itu kaedah yang selebih mudah. Ustaz boleh Ustaz, maafkan jap. Saya ganggu kejap. Kalau nak bunyikan qaf dengan dal tu Ustaz, saya selalu tak jadi yang qalqalah tu. Qaf bila jumpa dengan dal. Qad gitu. Tu. Saya bila huruf-huruf qalqalah kan kita ada 5 huruf kan, baju dah kotor tu kan. Saya selalu tak apa mahirlah sebutan untuk qalqalah tu. Yang saya tanya tu macam mana saya nak mahirkan sebutan untuk qalqalah ni. Pertama bila saya nak jumpa huruf qaf dengan dal. Cuba sebut huruf qa. Qa. Itu sebab qa tu tak sampai makhraj dia. Saya dengar tu seolah-olah puan sebut dia di bahagian tengah mulut. Sebenarnya qa dekat kerongkong. Cuba sebut aqa. Aqa. Itu betul tak? Bila kita bersambung huruf tu, jadi bila sebutan qalqalah tu saya tak apa jadi. Saya sendiri tahu tak betul. Bila sebut satu-satu tu boleh tak, bila ada sambungan ayat-ayat lain, bila tu amanya qaf dengan jumpa dengan huruf dal. Jadi sebutan saya salah. Tu sebutannya tu mana? Tu saya tak mahir lagi sebutan qalqalah yang betul. Ya, saya faham. Maksudnya macam ni lah. Dia Al-Quran tu memang macam ni. Kita perlu praktis dia. Sebagaimana kita terbiasa sebut saya. Pada asalnya, asal manusia itu ataupun pada awal kelahiran tu kita tak mampu pun untuk membicara apa-apa pun. Baby yang baru lahir, kemungkinan dia ambil masa sampai 2 tahun ataupun 1 tahun untuk dia mula memberi respon pada perkataan untuk bercakap.
Begitu juga kita dengan Al-Quran. Kita perlu banyak lagi latihan untuk cuba memahirkan dalam sebutan. InsyaAllah. Bis, setakat yang saya dengar tu Puan boleh, insyaAllah. Sebut sedap je tu tadi dengar. Hampir sempurna lah kita kata. Sempurna 99% lah. Lagi 1% je lagi. InsyaAllah mudah-mudahan lagi banyak praktis lepas ni. Mudah-mudahan dapat lah tu. InsyaAllah. Okey Ustaz, terima kasih. Ya, sama. Okey, Alhamdulillah kiranya Ustaz menjawab soalan Puan Rohayah yang tadi. Okey, macam Ustaz bagi tahu tadi, betul lah untuk kita mahir dalam makhraj ataupun sebutan huruf ni kita perlukan latihan yang berpanjangan. Latihan tu pula kalau boleh berguru lah. Sebab tu kami sarankan sangat kalau macam Puan nak belajar menguasai makhraj dan sebutan tu dengan betul. Jadi kita perlukan kelas yang konsisten. Macam kalau kita belajar sendiri kan tak ada yang nak tegur, tak tahu bacaan tu betul ataupun tidak. Kalau sebab tu kami sarankan Puan boleh ambil kelas berpackage dengan tim Mudahnya Mengaji supaya setiap minggu tu bila kita bertalaki dengan ustaz, dengan guru, ada yang betulkan. Jadi kita contoh bila kita sebut salah, ustaz ada untuk betulkan. Tapi kalau kita just tunggu untuk kelas percuma macam ni, apa tu orang cakap, belum tentu lagi ada rezeki malam tu untuk kita belajar kan, sebab terlalu ramai. Kita punya kelas percuma ni memang sangat ramai, dalam 100, kadang-kadang 150 orang. Jadi saya sangat-sangat alukan puan-puan dan juga tuan-tuan yang sangat berminat untuk menguasai bacaan Al-Quran dengan baik, boleh daftar kelas berpackage tu supaya kita dapat betulkan bacaan dengan konsisten. Bila konsisten, contohnya ambil kelas secara contoh 3 bulan. InsyaAllah memang masa tu sentiasa ada orang betulkan kita punya bacaan, insyaAllah kita akan mahir. Ya Ustazah, saya dah semalam saya nak daftar tapi tak dapat lagi. Mana semalam saya dah buat. Jadi saya nak minta tolong Ustazah hantar link balik semula macam mana? Semalam Boleh. saya dah buat, dah daftar, tak dapat. Atau masalah internet saya ke. Nanti Ustazah hantar link balik. Saya memang nak masuk tu kan, semalam pun saya dah bagi tahu masa Iqra semalam. Nanti Ustazah bagi saya link balik. Maksudnya Puan dah PM admin ke macam mana? Saya dah buat tapi tak dapat lagi respon daripada dia orang. Mungkin admin masih belum respon lah tu. Okey. Okey Ustazah, terima kasih. Jadi minta maaf Ustaz, yang soalan saya tu tentang tanda ada dalam kecil tu kan, iaitu waqaf lawasol tu. Jadi macam tadi Ustaz kata Ustaz tak berapa nak dapat bagi jawapannya. Jadi itulah saya minta Ustaz boleh selidik nanti, boleh share nanti. InsyaAllah saya akan cuba tanya dengan saya punya dekan. Dekan saya Ustaz Marani. Ustaz Marani ni pun pernah satu tempat mengajar di Kedah dulu. Dia ada orang kawan-kawan dia yang mentafsir Al-Quran. Okey. Sebab itulah saya ada dua Quran tu, yang satu tu tak ada. Tapi dua-dua daripada Karangkraf, karya Bestari. Oh ya. Satu mushaf ada, lagi satu tak ada pula. Jadi itu yang persoalannya lah, takut bila saya tak berhenti nanti dah berusaha pula kan. Itu je lah Ustaz. InsyaAllah nanti saya akan cubalah tanya insyaAllah. Nanti apa-apa saya akan maklum dekat admin untuk boleh dapatkan jawapan daripada admin. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik. Seterusnya saya nak cerita sedikit tentang kita punya background tim Mudahnya Mengaji ni lah. Okey, saya share screen sekarang ni. Okey, ni kiranya office kami lah. Kami bertapak di Besut, Terengganu. Okey, tapi jangan risau, kelas yang kita cakap kelas berpackage tu hanyalah secara online.
Jadi mudahlah untuk tuan-tuan dan puan-puan hadiri kelas. Tak perlu nak keluar rumah, tak perlu nak pergi jauh-jauh untuk belajar Al-Quran. Kami tawarkan secara online. Jadi kita buka je laptop ataupun telefon, terus boleh belajar mengaji secara one-to-one dengan ustaz ataupun secara kumpulan kecil. Okey. Okey, seterusnya saya nak perkenalkanlah kita punya package kelas. Kita ada 2 kategori, iaitu package An-Nur untuk kanak-kanak dan juga kita ada package Al-Huda untuk dewasa. Okey, untuk package kanak-kanak ni, package An-Nur kita ada 2 jenis, iaitu An-Nur A dan juga An-Nur B. An-Nur A ni secara kumpulan kecil, ni untuk kanak-kanak sahajalah. Dan juga package An-Nur B ni secara one-to-one. One-to-one ni seorang sajalah, so lebih berfokus. Okey. Okay, seterusnya untuk package Al-Huda dewasa. Untuk dewasa ni kita ada 3 package, Al-Huda A, Al-Huda B dan juga Al-Huda C. Okey, setakat ni yang paling ramai yang ambil adalah package Al-Huda C. Sebab harga dia sangat berpatutan dan juga secara one-to-one. Ramai yang suka untuk one-to-one dengan ustaz ataupun ustazah sebab kita boleh, orang cakap, boleh belajar secara direct. Walaupun hanya sekadar atas talian, tapi kita rasa jarak tu, orang cakap, sebab one-to-one, secara face-to-face macam tu. Lebih mudah dah nak belajar. Sebab tak perlu nak tunggu giliran kan, dan juga masa ataupun waktu tu fleksibel. Kita boleh bincang dengan tenaga pengajar untuk sesuaikan dengan masa pelajar lah. Okay, insyaAllah. Dia ustazah nyatakan berapa charge dia? Oh, untuk harga ni, kami bukan tak nak cerita kat sini, tapi sebelum kita nak daftar ke kelas tu, memang kami akan buat tapisan bacaan dululah, nak tengok kiranya tahap pelajar tu dekat tahap mana. Supaya lebih mudah untuk ustaz ajar daripada basic ke, dah pertengahan ke, macam tu. Jadi kalau untuk bayaran tu, saya boleh, puan-puan dan tuan-tuan boleh tekan link yang kami akan bagi dekat grup nanti. Nanti admin akan bantu untuk terangkan satu persatu. Macam tu. Okey, setakat ni ada tak apa-apa persoalan lagi untuk saya boleh jawab teruslah kat sini. Selain bayaran lah. Ada ke soalan? Rasanya tak ada ustazah, faham semua. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi lagi sekali saya nak ingatkanlah kita punya kelas akan diadakan secara mingguan, iaitu hari Sabtu dan juga hari Ahad. Untuk hari Sabtu kelas kita kelas tahap 1 iaitu kelas Iqra, dan juga hari Ahad kelas Al-Quran. Jadi insya-Allah saya nak jemput semua tuan-tuan dan puan-puan dalam ni untuk kita teruskan pembelajaran kita pada minggu hadapan pula. Insya-Allah. Okay, kalau tak ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan, saya rasa setakat ini sahaja dulu kelas kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan bersambung ke minggu hadapan. Okay. Kita tangguhkan dulu kelas mengaji percuma kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Waalaikumsalam Ustazah. Bye. Ustazah. Terima kasih Ustazah. يسمو يتعالى
Za. Nipis je za, senyum sikit. Za. Za. Ra. Ra. Kha. Sifat hamas. Hamas ni maknanya dia keluar nafas yang banyak. Wal musyriki. Ada orang dia baca wal musyriki. Jadi musyriki. Nak macam tu. Kita nak wal musyriki. Macam tu